KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, hari ini merupakan hari kedua SPM dah pun dijalankan. Macam mana? Kertas bahasa Inggeris, kertas 1 dan juga kertas 2 dah pun berjalan. Korang okey ke tak? Okey kan? Tak apalah. Past is past. Perkara yang lalu jangan dikenang dah. Janji apa yang patut kita kenang adalah budi daripada cikgu-cikgu yang mengajar kita. Dan apa yang paling penting kita kena fokus untuk subjek seterusnya. Sebab banyak lagi subjek yang perlu anda tempuh macam esok kita ada sejarah. Sejarah pun adalah subjek yang penting dan apa yang paling penting untuk kita tahu, subjek sejarah wajib lulus. Jadi be prepared, apa saja yang kita dah usahakan, ikhtiar dan apa yang paling penting, tawakal. Baiklah, hari ini dalam Road to Success SPM, kita akan fokus untuk subjek pengajian keusahawanan untuk kertas 1 dan juga kertas 2 bersama dengan seorang guru jemputan. Ini khusus untuk semua calon-calon di luar sana yang mengambil subjek ini. Mungkin Afiq pun nak tahu jugalah sebenarnya subjek pengajian keusahawanan ni senang ke, susah ke, ataupun sebenarnya senang je untuk kita skor. Jadi hari ini kita akan fokus sebab kita nak tahu macam mana teknik untuk menjawab kertas ini, apakah panduan dia ataupun mungkin ada formula yang mungkin senang untuk memandu kita untuk mengingat salah satu formula yang ada dalam kertas ini. Baiklah, sebelum Afiq perkenalkan guru kita, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa ikuti SOP sebab kita masih lagi belum menang tapi insya-Allah kita akan menang. #KitaJagaKita dengan cara yang pertama, gunakan pelitup muka, yang kedua, hand sanitizer jangan lupa dan yang ketiga, paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, Afiq nak memperkenalkan guru kita pada hari ini. Inilah dia, Cikgu Nurul Izzati. Sini cikgu, mari bersama dengan saya. Okey, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, cikgu sihat? Alhamdulillah. Okey cikgu. Hari ini subjek pengajian keusahawanan. Cuba cikgu cerita sedikit pecahan kertasnya macam mana, pembahagian bidangnya macam mana dan dia ada berapa kertas sebenarnya? Okey, untuk makluman semua, pengajian keusahawanan ada 3 kertas ya. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Untuk kertas 3, pelajar dia dah settle buat kerja khusus. Markah 20% ya. Okey, itu dah selesai pada bulan sebelum kita masuk sekolah hari tu. Dalam bulan 1 hari tu ya. Kita dah settle lah. Dah settle. So kita nak hadap sekarang kertas 1 dan kertas 2. Okey, jadi sudah semestinya kertas 1 objektif lah. Ya. Kertas 2 esei. Struktur dan esei. Struktur dan esei. Baiklah. Senang ke susah sebenarnya cikgu? Confirm senang kalau baca kulit sampai kulit belakang. Kulit depan sampai kulit belakang, confirm boleh jawab punya. Okey cikgu, kalau roti saya tak makan kulit cikgu. Saya makan tengah je. Baiklah, sekarang kita nak tahu juga pandangan calon-calon SPM di luar sana mengenai subjek ini. Tanpa buang masa, jom kita saksikan VT ini. Didik TV KPM. Saya telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2016 dan Alhamdulillah selepas mendapat keputusan yang cemerlang, saya telah melanjutkan pelajaran di New Zealand di bawah tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Pengajian keusahawanan merupakan salah satu subjek yang sangat penting bagi pelajar yang berminat untuk menjadi usahawan pada masa depan. Pengajian keusahawanan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kerana sebagai seorang pelajar yang berminat untuk memulakan perniagaan sendiri. Selain itu, saya juga cuba untuk meletakkan diri saya di dalam kedudukan seorang peniaga atau usahawan. Dengan cara itu, saya lebih mudah untuk menghafal dan memahami fakta-fakta yang terdapat di dalam buku teks pengajian keusahawanan. Sekian daripada saya. Kepada semua pelajar SPM, semoga maju jaya dan good luck. Didik TV KPM.
What you love, do it with love. Itu dia kata Cikgu Nurul Izzati. Cikgu mengajar 24 tahun Ya. Sama baya dengan umur saya. Maksudnya cikgu mengajar daripada saya lahir. Baiklah. Okey, jadi cikgu dah bersedia ke untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita? Kita bersedia sekarang. Kita teruskan sesi pengajaran kita iaitu teknik menjawab kertas pengajian keusahawanan. Nanti dulu sebab kita dah tahu cikgu dah bersedia tapi kita nak tahu juga pelajar di rumah dah bersedia ataupun belum. Jangan risau, sempat lagi nak pergi ambil buku nota ke, nak ambil notepad ke, apa saja, pen ke, sebab kita akan berehat terlebih dahulu dan selepas ini kita jumpa lagi, jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah. Jadi, yang di rumah dah bersedia ataupun belum? Sudah. Cantik. Baik, sebab cikgu kita yang di studio pun dah bersedia. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak perkenalkan student yang cikgu bawa ke studio pada hari ini. Jom kita saksikan siapakah mereka. Manakah wajah mereka? Sebab kita pun ada juga student yang bersama dengan kita dalam studio untuk belajar sama-sama pada hari ini. Dan dengar cerita, ada juga salah seorang bekas student cikgu ni dah ke luar negara untuk menyambung pengajian dia. Oh, inilah dia. Assalamualaikum semua. Buka mic, buka mic, buka mic. Assalamualaikum. Okey, ceria je semua. Alright, semua sihat Alhamdulillah. Okey. Sihat, alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Nurul Izzati. Cikgu, sudah bersedia? Ya. Baik, saya serahkan semuanya kepada cikgu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua pelajar cikgu. Dengar tak? Waalaikumsalam. Allahu akbar. Waalaikumsalam. Ya, ada Adli, ada Erin, ada Hazika, ada Balkis. Tak sangka Balkis ada Oh. Kemudian ada siapa lagi situ? Izzat. Okey, ada lagi tak nama cikgu tak sebut? Ada Fatin Khairunisa. Fatin. Lama kita tak jumpa ya. Okey, hari ini alhamdulillah kita dapat bersiaran secara live ya. Ya. Okey, ini semua adalah bekas murid saya pada tahun 2017, 2018 dan batch 2018 dan 2019 ya. Okey, alhamdulillah kita dapat bersama. Okey, kenapa kita live pada hari ini ya? Okey, hari ini cikgu akan berkongsi satu perkara yang sangat penting untuk pelajar yang akan mengambil mata pelajaran pengajian keusahawanan. Ya. Kita tengok bila tarikh keramat dia tu ya. Tarikh dia. Tarikh keramat pengajian keusahawanan adalah pada 17 Mac 2021 jam 8 hingga 9 suku pagi kertas 1 ya. Kertas 2 pula pada 17 Mac juga hari yang sama pukul 2 hingga pukul 4 petang 2 jam. Okey, jangan confuse ya. Selalu pelajar confuse kertas 2 tu 2 jam setengah. Ingat dia ada 2 jam sahaja. Okey. Yang bestnya kertas pengajian keusahawanan ni dia ada gap ya, ada gap 6 hari. 6 hari untuk belajar. Sebab dia adalah paper terakhir, paper sebelum tu pula tak silap cikgu pada 11 hari bulan 3. Jadi 6 hari tu tak ada paper. Jadi memang best kita boleh all out untuk study PKU. Ya, dekat sekolah kita panggil subjek ini PKU. PKU. Ya, PKU, pengajian keusahawanan. Baik. Okey. Okey. Seterusnya, kita tengok format kertas soalan ya. Format kertas soalan 1 dan 2. Tengok, kertas 1 ada 40 soalan objektif dalam masa 1 jam 15 minit. Ya, maknanya satu soalan perlu jawab dalam tempoh tak lebih daripada 1 minit ya. Okey, kemudian kertas 2 ada bahagian A, bahagian B. Jawab dalam masa 2 jam. Tak boleh lebih ya. Ingat kena set dalam kepala 2 jam sahaja. Sebab biasanya pelajar akan kesuntukan masa untuk menjawab kertas 2. Ya, jadi kena alert time. Baik. Okey, kemudian okey, apa yang kita nak fokus ya kertas 1 ni ya? Kita nak tengok apa yang kita nak study kertas 1 ni. Baik, kertas 1 ini yang akan ditanya ialah pemahaman konsep. Contoh soalan pemahaman konsep ialah macam dia akan tanya apa itu konsep keusahawanan, apa itu sumber, apa itu persekitaran luaran, persekitaran dalaman, kemudian tanya perancangan, pengawalan. Penat Afiq mengangguk tu. Ya, betul. Kan? So banyak akan ditanya tentang pemahaman konsep.
Kemudian, dia akan tanya apa lagi? Soalan kebat. Memang tak akan miss soalan kebat. Apa saja soalan pun, subjek pun mesti ada kebat. Ya? Kenapa kena ada kebat? Nak uji pemikiran kita itu tinggi ke rendah cara kita berfikir. Ya? Okey, kemudian. Soalan tentang kesan. Apa contoh soalan kesan? Ya? Contoh soalan kesan macam katakan soalan tu berbunyi macam ni. Apakah kesan kadar pertukaran wang pada ekonomi Malaysia? Itu contoh soalan kesan ya. Pasti ada soalan kesan, kemudian ada simbol. Ingat lagi tak simbol? Anak-anak murid cikgu ni ingat lagi tak simbol? Ingat tak? Adli. Ingat tak simbol? Adli ingat lagi tak? Ingat lupa aku dah lama. Yelah, ingat lupa kan. Siapa ingat? Erin ingat tak? Siapakah di antara anda yang ingat? Adli tak ingat simbol? Saya macam Adli kot. Sorry? Ingat lupa. Yang mana? Macam Adli juga cikgu, ingat lupa. Okey, simbol ingat lagi tak? Yang simbol bulat, segitiga terbalik, 4 segi. Itu aliran skematik. Ingat? Ingat kan? Proses. Yes, proses. Okey, soalan itu pun selalu keluar. Last kali. Soalan pengiraan. Ya, soalan pengiraan ni kadang-kadang ada 3-4 lah macam tu. Tapi dia bukanlah soalan yang sangat susah sangat. Tetapi pelajar ambil masa untuk menjawab soalan pengiraan. Ya? Jadi inilah fokus utama kertas 1. Okey, ingat lagi tak semua ni? Kawan-kawan? Ingat tak? Ingat tak? Izzat? Ingat. Ingat. Okey, Izzat. Lama tak jumpa. Cikgu lama tak jumpa. Macam Tak rindu apa. nak jumpa anak murid. Okey. Untuk bahagian kertas soalan objektif ni, ada tiga jenis ya. 3 jenis soalan. Yang pertama, soalan aneka gabungan. Okey, kita tengok ni. Ini adalah contoh soalan pertama. Mungkin Afiq boleh baca kot apa soalan ni. Boleh? Okey, contoh 1. Encik Muhammad Zaidi, pengusaha kosmetik berasaskan rumput laut. Setelah 10 tahun, beliau berjaya menghasilkan pelbagai jenis produk makanan sejuk beku berasaskan rumput laut. Apakah ciri usahawan yang ada pada Encik Muhammad Zaidi? Okey. Bila dapat soalan, baca soalan, tips yang pertama ialah kena faham kehendak soalan tu. Soalan tu tanya apa? Kalau soalan tu tanya apakah ciri usahawan pada Encik Muhammad Zaidi, so kena cari ciri dia. Kemudian buang jawapan pengganggu. Okey, apa itu jawapan pengganggu yang kena buang tu? Contoh, bila kita baca teks ni, kita baca cerita ni, macam tak ada kena-mengena langsung dengan jawapan yang ada dekat sini kan. So kita buang siap-siap. Agak-agak Balkis nak buang yang mana Balkis? Balkis, kita tanya orang jauh ni. Balkis orang jauh daripada New Zealand. New Zealand. Ya? Balkis rasa nak buang yang mana? Saya akan buang ID dulu. Sebab Buang tak yang? kena-mengena dan tak ada dalam ciri-ciri keusahawanan. Yang mana bijak mengambil? Sebenarnya ada ayat lagi tu, bijak mengambil peluang. Okey, nak buang yang mana? Ingat, rasa-rasa? Kita buang yang? Macam ni, Buang D. Baca dia punya teks tu betul-betul. okeylah saya buang A. Buang A. Okey, buang A. Fatin nak buang yang mana Fatin? Okey, kita tanya Fatin pula. Fatin Khairunisa. Nak singkirkan jawapan yang Fatin? mana? Saya tak nampak soalan. Tak nampak soalan? Tak nampak soalan? Okey. Setelah 10 tahun, beliau berjaya menghasilkan pelbagai jenis produk makanan sejuk beku berasaskan rumpai laut. Apakah ciri usahawan yang ada pada Encik Muhammad Zaidi? A. Kreatif. B. Inovatif. C. Berpandangan jauh. Yang D. confirm Bijak kena mengambil peluang. Kalau saya buang D. Buang Buang D. Okey, betul. Buang D. Okey, selain daripada buang D, kita ingat baca balik tips tu. Faham kehendak soalan. Soalan tanya apakah ciri usahawan yang ada pada Encik Muhammad Zaidi. Kemudian kita kena baca teks ni betul-betul. Okey? Tengok. Setelah 10 tahun beliau berjaya menghasilkan pelbagai jenis produk makanan. Okey? Menghasilkan pelbagai jenis produk makanan maknanya dia ada ciri-ciri apa dekat situ. Yang confirm kita kena buang ialah ni, berpandangan jauh. Okey? Kalau berpandangan jauh, dia punya clue dia ialah lagi 2-3 tahun akan datang. Okey, si Zaidi ni dia nak buka cawangan kat tempat lain. Itu dia punya clue berpandangan jauh ya. Okey, kalau bijak mengambil peluang, tak nampak pula dekat sini mana yang bijak mengambil peluang tu. So kita buang siap-siap. So ini dikatakan membuang jawapan pengganggu. Kemudian kita confuse kreatif ke inovatif. Okey, ingat kalau kreatif
dia punya keyword dia mestilah penciptaan sesuatu benda ya, mencipta suatu benda. Tapi kalau inovatif, dia membuat inovasi, mempelbagaikan. So kalau kita tengok Encik Zaidi daripada pengusaha kosmetik, kemudian dia buat apa? Produk makanan. Yes, pandai Afiq ambil exam lah macam ni. Oh, Okey, dia buat produk makanan. Jadi daripada rumpai laut buat kosmetik, dia buat produk makanan. Jadi itu adalah ciri apa, Afiq? inovatif. Yes lah. Pandai Yes. Afiq. Afiq lah ambil biasa ni. Ambil paper terus. Ya. Okey. Baik, terima kasih Go. Alright. Jelas. Kita dah tahu dah macam mana cara teknik untuk singkirkan jawapan Ya, Baik. buang siap-siap supaya kita tak payah kita pandang dia lagi dah. Okey? Kita tengok sekarang contoh kedua. Boleh. Boleh contoh kedua ya? Boleh cikgu. Okey, contoh kedua ini ialah soalan apa ni? Ini soalan Bentuk apa tadi? ABCD kemudian ada ada 1 2 3 4. 1 2 3 4 Roman. Itu aneka gabungan. Okey? Ada Roman 1 2 3 4. Okey, apa dia tips yang pertama tadi? Tips yang pertama, Kalau ingat. faham kehendak soalan. Yes, Afiq memang patut ambil exam ni lah, paper ni. Okey, memang patut ambil paper ni. Okey. Okey, faham kehendak soalan. Okey, macam mana nak faham ni? Cuba Afiq baca dia punya soalan antara Okey, antara yang berikut, faktor yang manakah berupaya menjadi ancaman kepada sesebuah perniagaan? Okey. Menjadi ancaman. Yes. Sekarang soalan ni kan okey. Inilah kelemahan pelajar ialah dia tak dapat nak bezakan apa itu ancaman, apa itu kelemahan. Okey, kita tengok sekarang cikgu bagi contoh apa itu ancaman. Ancaman okey, sekarang ini negara sedang dilanda apa? Pandemik. Pandemik COVID-19. No, COVID-21 sebab sekarang dah 2021. Oh, okey, betul Abaikan juga. 19, 20 tu. 21 dah. Kita kena ke depan dah sekarang. Baik. So sekarang COVID-21. Jadi bila berlakunya COVID ni, semua perusahaan terpaksa ditutup, betul? Ya, betul. Kedai tak boleh buka, peniaga tak boleh nak buka kedai makan apa semua kena tutup masa ada waktu yang kena diterhadkan. Jadi itu adalah kita kata ancaman sebab usahawan tak boleh nak kontrol COVID ni. Betul? Betul. Tak mampu dia nak kontrol. Bila kata kena tutup, dia terpaksa tutup. Jadi usahawan tak boleh nak kontrol. Okey, kita tengok pula apa contoh kelemahan Okey, kelemahan katakanlah cikgu buka butik. Ya. Okey, cikgu buka butik. Cikgu pandai jahit baju saja. Ya? Cikgu pandai jahit baju tapi cikgu tak pandai jahit manik. So apa cikgu buat? Cikgu pergi belajar jahit manik. Ya. So, kelemahan cikgu tu boleh diatasi tak? Cikgu boleh kontrol tak kelemahan cikgu? Boleh. Boleh kan? Boleh. Sebab bila kita tak pandai, kita belajar. Ya. Betul? Jadi kelemahan itu adalah perkara yang boleh dikawal oleh usahawan. Manakala ancaman, dia tak boleh nak kontrol benda tu. Di luar kawalan dia. Jelas ya? Jelas. Okey, sekarang kita tengok mana yang kita nak singkirkan. Mana yang kita nak singkirkan ya? Ini cikgu cakap tentang ancaman. Maksudnya Yes, risiko. ancaman. Modal yang ada kita tanya student lah. Kita tanya tanya student student. Siapa? Okey. Kita tanya Izzat lah, Izzat. Izzat ni suka buat reaction tau. Kita tanya Izzat. Okey Izzat. Jawapan mana yang kita nak singkirkan? Izzat tak dengar Izzat. Izzat. Okey, mic dekat mulut. Buang jawapan nombor 3. Nombor 3. Kuasa beli pengguna yang rendah. Okey. Ada lagi tak yang nak cuba? Hazika try. Hazika. Saya akan buang nombor 1 kot sebab modal tu kita boleh cari lagi. Bagus Hazika. Modal kalau tak ada kita boleh pinjam dekat bank. Ya. Boleh cari. Tambah lagi. Okey, boleh pinjam dekat bank. Pekerja kalau tak mahir kita boleh apa? Kita boleh latih. Ya, kita boleh latih, kita boleh ajar, pergi hantar kursus. Tapi kalau kuasa beli pengguna yang rendah, kita boleh paksa ke pengguna beli produk kita? Tak boleh Tak cikgu. boleh. So itu maknanya ancaman. Tak boleh nak kawal pengguna. Baik. See? Kemudian tengok kos bahan mentah. Boleh kontrol ke? Tak boleh. Tak boleh. Itu melibatkan confirm ambil exam ekonomi. ni lah. Okey. Confirm. Ya, 17 sampai 3 seat dekat sekolah teknik. Boleh, Taman saya Jafar. daftar sekejap lagi. Okey. Jadi 3 dan 4 adalah jawapan. Jelas Nampak tak beza tu ancaman dengan kelemahan? Ya. Okey, alhamdulillah faham akhirnya. Faham. Faham kan?
Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula Okey, contoh ketiga ni pula. Okey, dia berdasarkan pilihan jawapan padanan betul salah. Ya, padanan betul salah, ada pernyataan 1, pernyataan 2. Okey, kita tengok contoh soalan dia. Okey, kita baca dulu pernyataan pertama, kepimpinan apa benda-benda ni semua betul ke salah? Kalau betul, kita tulis kat tepi tu betul. Kat kertas soalan kita tu kita tulis betul. Kemudian soalan yang kedua, kita baca, kita kata okey ni salah. So kita tengok mana padanan dia. So padanan dia adalah A. So kita letaklah A kat sini. Ya. Okey, soalan ini biasanya dia berada di nombor yang belakang sekali. Katakan soalan 40 kan? 37, 38, 39, 40. Itulah soalan dia berkumpul dekat situ. Ini merupakan aras kesukaran tadi? Yang tinggi lah? Tak adalah tinggi. Still. Masih lagi ya, tak adalah tinggi sangat. Lah. Ya? Oh, baik. Okey. Okey, inilah contoh soalan objektif. Jelasnya? Baik. Jelas, cikgu? Jelas. Alhamdulillah. Okey, kita tengok pula tips yang seterusnya. Okey, tips yang seterusnya. Dalam 40 soalan tu mesti ada yang tak boleh nak jawab. Betul tak, Afiq? Betul. Mesti ada 3-4 soalan memang pecah kepala lah nak jawab. So takkan kita nak hadap di kertas soalan tu kan? Jadi nak kena buat apa? Kita biarkan dulu. Kita move. Cari soalan lain. Ya? Bila dah settle soalan tu baru kita pindah. Alright? Kemudian masa tanda di OMR di kertas soalan, kalau dah bulat dekat sini, terus transfer ke borang OMR. Ya? Jangan nak tunggu habis siap 40 soalan baru nak tanda. Ya? Sebab apa? Buang masa, cikgu. Makan masa. Takut tak cukup masa. Takut ya, cukup masa. Bila tak cukup masa, kita dah mula dah datang kita punya panik kita kan. So, jadi bila bulatkan dekat kertas soalan, terus transfer ke OMR. Pastikan nombor 4 pindah dekat borang OMR, nombor 4 A tulis A. Ya? Kemudian pastikan semua jawapan di OMR dihitamkan. Guna pensel 2B. Jangan guna HB. Bila guna HB, kenapa? Susah nak padam. Bila nak padam tu susah, jadi dia berbekas dekat borang tu nanti. Ya? Baik. Okey. Cerita balik pada soalan yang sukar tadi tu. Jawab. Bila kita dah settle soalan yang kita rasa dah boleh jawab, kemudian kita kena buat soalan yang tak dapat tadi kan? Okeylah. Buat. Tak dapat tau. Stres. Dah stres dah tak tahu. Lepas tu datanglah satu bisikan halus di telinga. Ya, datang satu bisikan halus. Bisikan siapa tu, cikgu? Tak tahulah, bisikan syaitan agaknya. Okey, kat bisikan tu, dia kata, weh, kau hantam je lah labu. Kan datang bisikan tu, kau hantam je lah labu, kau tak payah fikir lagi. Okey, nak buat apa masa tu? Adakah kita nak serah diri kita pada bisikan tu? Jangan, Jangan. Sekali-kali. Itu semua bisikan-bisikan yang tak membawa kepada manfaat sebab kita jawab ikut emosi tau. Betul. Sebab ada marah layan aku tanda je lah. Macam tu kan. Jadi bila berlaku kejadian macam tu, kejadian tak diingini tapi insya-Allah berlaku tu. Ya, bukan doa lah tapi biasa berlaku kan. Okey, bila berlaku macam tu nak buat apa tau? Okey, tips yang cikgu pernah dengar daripada Allahyarham Harun Din Harun Din Al-Hafiz, dia cakap kalau dalam exam, kalau lupa, pegang tengkuk, sapu, baca selawat 3 kali. Okey, baca selawat 3 kali, kemudian ikut gerak hati nak bulat yang mana. Faham? Tengkuk bukan leher Okey. Tengkuk. Tahu? Tengkuk. So baca selawatlah 3 kali. Kemudian insya-Allah kita akan dipandulah untuk menjawab. Kalau salah pun at least adalah pahala baca selawat kan? Ya, betul. Alright. Okey. Tips yang menarik daripada Cikgu Nurul Izzati. Boleh, Cikgu? InsyaAllah. Okey. Kemudian, okey. Bila dah habis kertas 1, kita akan bergerak kertas 2 tau. Boleh. Okey, exam habis pada pukul 9 suku. Kertas 2 habis, start pukul berapa? Ingat lagi tak? Kertas Tadi pukul berapa? Suku, 10. Bukan. Pukul? Hazika pukul? Hazika, 2. 2. Okey. 2. Daripada 9 suku sampai pukul 2 tu, berapa jam gap? Daripada pukul 9. 10, 11, 12, 1, 2. 5 jam, cikgu. 5 jam, hampir 5 jam. Okey, kata 4 jam lebih lah. Ada 4 jam lebih tu. Okey, nak buat apa 4 jam lebih? Lagi satu cikgu nak ingatkan ya. Satu kesilapan pelajar ni lah. Bila habis je paper 1 tu kan? Ya. Habis je paper 1, dia suka berbincang tau. Kan?
Diorang suka bincang sesama diorang. Kau jawab apa tadi ya? Nombor 3 tadi jawab apa? B ke C? Kan? Ha. So bila bincang jadi apa? Bincang jadi tak tentu arah cikgu. Ya, jadi tak tentu arah lah. Stres lah. Alamak, asal jawapan aku tak sama dengan kau. Ya. Okey, tu kadang-kadang sesama diorang. Ataupun ada juga pelajar ni dengan bangganya. Cikgu, boleh cekkan untuk saya? Ya. Kertas macam tu. Ya, tu ada kawan-kawan saya macam tu juga. Tu boleh cek. Selalu budak perempuan lah punya perangai tu tau. Budak perempuan sukalah dia nak kita cek tapi cikgu tak layan lah. Kalau budak lelaki pula style dia lain tau. Kalau budak lelaki dia punya style macam ni. Cikgu. Tadi kan soalan nombor 5 saya jawab ni cikgu. Cikgu rasa betul tak cikgu? Katakanlah cikgu jawab salah kan. Dah muka dia dah lain macam dah. Dia dah rasa macam hilanglah harapan dia. Punah segala harapan dia. Aduh, terasa. Saya pernah macam tu cikgu. Pernah? Saya pernah. Kertas sains saya ingat lagi. Ya ke? Dan cikgu tu cakap salah. Saya terus macam, salah ke cikgu? Tak apa. Yang lain-lain mungkin betul. Tapi Alhamdulillah biasa saya A. pelajar akan fokus yang salah kan? Bila salah satu dia rasa macam langsung dah tak boleh buat paper tu. Ya. Betul tak? Jadi cikgu nasihatkan janganlah bincang lagi soalan tu. Lupakan bab kata Piramli kan. Barang yang lepas jangan dikenang. Kan? Barang yang lepas jangan dikenang. Jadi benda dah buat, tak boleh lagi dah kita nak repair balik, nak ubah balik. Kalau tak naklah dengar cakap Piramli tu, kita dengar cakap Elsa. Elsa cakap apa? Elsa Frozen. Let it go. Let it go. Bebaskan. Lepaskan sahaja. Kita dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Faham? Okey. Jadi kalau kita rasalah kertas satu tu kita dah buat macam alamak macam tak cantik lah markah rasanya kan. So nak buat apa? Tak apa. Kertas satu tu dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Kertas 2. Kita ada 4 jam tadi kan? Ada 4 jam tadi. Masa itulah kita pasang strategi yang baru. Datang balik, tingkatkan balik motivasi tu. Jumpa cikgu pun tak apa. Cakap, cikgu saya ni rasa, okey tak apa, kita boleh buat ulang kaji sekejap sebenarnya dalam tempoh 4 jam tu. Dalam tempoh 4 jam kita sempat ulang kaji Sikit je. Okay. Contoh. Kalau macam tu, kita proceed dengan kertas 2 jom. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Silakan. Kita sambung je terus kertas 2. Sambung kertas 2 ya. Okey. Selesai dah kertas 1. Kertas 1. Okey. Kita masuk kertas 2. Okey. Format pentaksiran kertas 2. Okey, macam mana kertas 2 ni? Okey, ingat ada paper ni 2 jam. Baik. Kemudian dia ada bahagian A. Jawab mana-mana 3 soalan. Ada 5, pilih 3. Lepas tu dia ada bahagian B. Bahagian B ni wajib, tiada pilihan. Ya, wajib jawab. Jadi 75 campur 25, 100 markah. Kita tengok aras kesukaran. Rendah ada 5 soalan, bukan 5 soalan ni, dia punya pecahan dia tu. Nisbah dia tu ada 5, sederhana 3, tinggi ada 2. Jadi boleh skor tak rasanya rendah tu? Boleh ke kita tanya? Boleh? Boleh kot dengan bantuan cikgu. Boleh. Mesti boleh. Mesti boleh kan? Okey, memang dah boleh pun. Masing-masing ramai dapat A kat sini tau. Oh, ya ke? Ramai dapat A. Wow, okey. Okey. Kemudian kita tengok bagaimana kita nak jawab soalan kertas 2 ni ya. Dia ingat kertas bahagian A tu 5 pilih 3. Okey, kita tengok dulu pembahagian topik. Okey, pembahagian topik. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 diambil daripada topik tingkatan 4. Okey, anak-anakku sekalian, ingat lagi tak topik tingkatan 4 tu apa? Ingat lagi tak? Analisis SWOT. Ingat sikit. SWOT lagi? Oh, SWOT analisis. Rancangan jangka Usahawan. panjang, Kelebihan. jangka pendek. Rancangan organisasi. keusahawanan. Betul? Rancangan kewangan tingkatan 5. Oh, tu tingkatan 5. Ciri-ciri usahawan. Ya, ciri-ciri usahawan. Lagi? Rancangan jangka panjang. DEB jangan lupa. Okey, DEB. Kemudian kemahiran generik, kemahiran berunding, semua tu. Lagi apa lagi? Apa lagi ya? Banyak tau. Tingkatan 4 lebih banyak daripada tingkatan 5 punya tajuk. Jenis strategi. Ya, jenis-jenis strategi. Lagi, cara nak menjana idea. Bagaimana menjana idea, okey? Okey, tengok soalan nombor 1 dan 2, mana-mana topik tingkatan 4 ya. Okey, soalan nombor 3 pula, mana-mana topik tingkatan 4 dan 5. Combine 4 dan 5 ya. Okey.
Okey, tingkatan 5 ada sikit je tajuk ya. Ada 4. Ingat tak apa dia Balkis? Balkis mesti tak ingat ni. Tak ingat kan sebab dia dah lama tinggalkan. Izzat lah kot. Izzat yang Izzat ingat tak? Alawak Izzat. Rasanya macam tak ingat je. Tak ingat juga. Tak apa Izzat, cikgu tak marah Izzat sebab dah lepas pun paper ni. Kan? Dah lepas pun jadi tak apa, tak ingat. Okey, topik tingkatan 4 tu kita belajar apa? Rancangan perniagaan, takkan tak ingat? Oh, yang merancang organisasi. Buat rancangan perniagaan, business plan. Business plan. Lagi kita belajar apa lagi? Etika keusahawanan. Lagi belajar apa? Tak ingat dah? Tak ingat lah cikgu. Fungsian. Okey, tak apalah, tak ingat pun. So, soalan nombor 3 ambil daripada 4 dan 5 ya. Kemudian soalan nombor 4 dan 5 mana-mana topik tingkatan 5. Ya? Boleh. Okey. Berapa tadi dia punya aras kesukaran tadi? Ada 3. Okey, 3. 5, 3, 2. 5, 3, 2. Okey. Jadi, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 ini biasanya senang. Ya, senang. 25 markah tu insya-Allah pelajar boleh dapat 18 hingga 20. Jadi majoriti pelajar akan jawab soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Jadi sayang kalau pelajar tak boleh nak tak boleh nak jawab soalan nombor 1 ni. Ya, sebab memang boleh berkumpul markah banyak dekat situ. Okey. Sekarang kita dah ada ilmu tau. Kita dah budak-budak ni dia dah hafal dah semua yang dibaca tingkatan 4 dan tingkatan 5 kan. Ilmu sudah ada sekarang, senjata sudah ada. Sekarang nak pergi gempur, nak pergi perang pula. Nak berperang di Dewan Perpesaan. So kena ada strategi dia. Bagaimana nak menjawab kertas 2 ni ada strategi dia. Dia tak sama macam kertas 1 ya. Lagi satu pelajar dia lebih takut untuk menjawab kertas 2 daripada kertas 1. Ya? Okey. Macam mana kita nak tackle kertas 1 ni? Pertama sekali, baca semua soalan sepintas lalu. Masa bila nak sepintas lalu tu? Okey. Masa masuk dewan, okey, kita duduk kan, pelajar semua duduk, kemudian pengawas akan bagi kertas soalan. Lepas tu bila pengawas bagi kertas soalan, pengawas akan cakap, okey, calon semua sila tengok kertas soalan, pastikan halaman ada 11 ke berapa, dia akan tunjuk kat depan tu kan. Jadi ketika pelajar selak satu-satu tu, boleh baca soalan tak? Boleh kan? Baca sepintas lalu saja, bukan ya nak baca kat situ. Ya, selak. Okey, so kita dapat idea. Soalan ni keluar, soalan ni. So dah nampak dah kan? Okey. Kemudian bila dah tengok tu, berlakulah satu keajaiban yang tak pernah berlaku. Apa dia tu? Wow. Macam tu sekali ya. Keajaiban dia apa tau? Semua aku boleh jawab daripada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, amazing. Aku boleh jawab semua ni. Macam semua aku dah pernah buat dengan cikgu, dengan kawan-kawan ni. Tengok soalan 1 senang, 2 senang, 3 pun senang. 4, 5 pun aku boleh buat lah. Kacang lah ni. Nak buat apa jadi kalau jadi macam tu? Rangka jawapan. Ingat balik macam mana nak tadi dia punya pembahagian tadi. Bahagian A dengan bahagian B, jawab berapa semua tu. Bahagian A, bahagian Fatin, B. macam mana Fatin? Jawab. Macam mana nak buat bila semua soalan kita gerti buat? Cuba jawab semua soalan. Sebab cikgu akan pilih yang mana yang terbaik. Yeah. Alright. Lagi. Izzat. Okey, kita tanya Izzat. Izzat lagi. Memang daripada sekolah lagi cikgu memang aim ni Izzat sampai kat sini. Macam ni Izzat? Macam yang cikgu pesan kat saya, aimkan kepada yang mana yang lebih senang dahulu. Lepas tu baru kita akan tengok kepada soalan-soalan lain. Okey, tadi cikgu cakap soalan tu 5-5 boleh jawab. Okey, sekarang nak buat macam mana? Nak jawab 5-5 ke? Fatin cakap tadi jawab semua kan? Okey, Izzat nak cakap apa? Kalau Izzat nak jawab semua ke? Kau tak langsung tak nak jawab, Zat? Tak ada sampai tak jawab semua. Mungkin saya akan jawab yang mana saya akan jawab yang wajib terlebih dahulu. Kalau saya ada masa yang lebih, baru saya akan jawablah soalan yang pilihan saya rasa saya boleh jawab. Okey, Balkis. Okey, kita tanya Balkis. Balkis macam mana? Kalau saya tak akan buat 5-5 sebab kita hanya ada 2 jam. So saya akan fokus yang mana saya confident nak jawab and ada banyak point sebab satu soalan tu 25 markah kan cikgu. Jadi mungkin saya akan cari soalan yang saya ada banyak
point so that saya tak akan lose markah kat satu soalan tu. Okey. Tepat sekali Balkis. Maksudnya cikgu ada pesan tadi awal-awal. Ya. Takut sebab kebanyakannya student akan kekurangan masa Ya. untuk kertas 2. Ya. Jadi buat apa kita nak jawab semua kan? Ya. Sebab lagi pun dia punya pilihan 3 daripada 5. Fokus yang betul-betul boleh jawab. Baik. Faham? Lagi satu, jangan spot soalan. Pelajar jangan spot soalan ya, sebab takut kalau soalan tu tak keluar nanti kamu yang kena keluar. So kena buat apa? Setiap topik itu kata bab 1 tu study cukup-cukup. Fokus pada bab. Jangan spot soalan. So kalau ada katakan dia kata 4 ada 6 bab, dia kata 5 ada 4 bab. Okey, katakan macam alamak aku tak larat lah nak baca semua ni. Fokus pada satu-satu bab sahaja. Okey, pilih 3, kalau terkata 4 tu ada 6, pilihlah 3 bab macam tu. Ya? Jadi jangan spot soalan. Baik. Alright. Langkah yang kedua. Okey, kita dah tahu dah kita nak jawab apa, kita kena kenal pastilah kita nak jawab apa ya. Bulatkan kat tepi nombor tu kita nak jawab apa. Alright, lepas tu bermulalah peperangannya. Kena jawab soalan, ya. Okey. Langkah ketiga ni, setiap kali jawapan mulakan di muka surat yang baru, ya. Jangan sekali-kali katakanlah soalan tu soalan nombor 1 1/2 muka surat kan, lepas tu sambung soalan nombor 2 di muka surat yang 1/2 tadi tu. Jangan buat macam tu. Tak payah nak berjimat cermat sangat. Kenapa tak boleh buat macam tu? Kenapa? Ada nak jawab? Ada nak jawab tak? Ada tak nak jawab? Erin, kenapa kita Erin? Tanya. Kenapa tak boleh berjimat cermat? Sebab nanti dia akan confusekan pemeriksa. Jadi takut kita ada kehilangan markah. Dan kadang-kadang pemeriksa dia tak perasan bawah tu sebenarnya kita ada jawapan. Betul juga. Kemudian lagi satu, saya tambah pula cikgu. Mungkin sekiranya last minute kita ada penambahan jawapan. Ya, betul. Kalau kita last minute ada pertambahan jawapan, mana kita nak letak kalau dah semua soal banyak dia tak ada space kan? Pernah berlaku anak murid cikgu, dia jawab macam mana tau? Dia buat anak panah. Kita selak lagi, tak jumpa lagi jawapan. Selak lagi tak jumpa jawapan. Rupanya muka surat ujung. Jawapan saya di muka surat 3. Bukan 3, ujung muka surat 7 katnya. Kita selak-selak, tak ada lagi jawapan. Selak lagi tak ada. Anak panah bukan main. Faham? Baik. Jadi kita tak naklah menyusahkan pemeriksa. Ya. Jadi bila macam tu, pastikan soalan di muka surat yang baru ya. Jangan nak jangan risau tentang kertas. Sekiranya buku jawapan tu dah penuh dah. Saya rasa macam banyak sangat. Tapi saya tak buat waktu SPM lah. Saya buat waktu saya pertengahan, waktu peperiksaan pertengahan. Saya pernah buat tunjuk kat belakang sekali cikgu muka surat 5. Saya pernah buat macam tu. Jadi SPM jangan buat. Kalau dekat sekolah tu okeylah kalau peperiksaan dalaman okey. Cikgunya bertimbang rasa. Tapi kalau pemeriksa kita tak tahu sebab dia bukan marking anak murid dia. Kan? Alright. Okey, kemudian langkah keempat. Okey, ini penting Jawab berdasarkan kepada kata tugas dan markah yang diperuntukkan. Jadi setiap kali baca soalan mesti tengok markah. Berapa dia letak markah kat situ. Katakanlah dia letak markah 3, nak jawab berapa Balkis? Kalau dia letak 3 markah, nak jawab berapa? 3. Sekarang soalan tu kata dia peruntukkan markah 3 tau. Kemudian Balkis nak letak berapa jawapan? Yang saya ingat 3, tapi kalau kita ada extra point boleh letak lebih. Bagus Balkis. Excellent. Okey. Betul. Kita kalau markah dia 3, kita extra lah 1 ke 2 ke. Jangan markah 3 kita bagi point sampai 7. Kenapa Fik? Sebab markah yang diperuntukkan hanya 3 sahaja. 3. Kalau buat banyak-banyak apa jadi? Kalau tak jadi apa, buang masa cikgu. Masa tak cukup. Buang masa tu satu hal. Tak cukup masa sebab kertas keusahawanan, kertas 2 ini biasa budak tak cukup masa ya. Sebab apa tak cukup masa? Bila benda kat sini banyak, kat kepala otak dia banyak dah, semuanya dia nak keluarkan. Kan bila semua dia nak keluar, padahal jawapan tu tak perlu pun, ya. Letak jawapan yang betul-betul yakin, kemudian extra lagi 1. Alright? Okey, kemudian kata tugas ni nanti cikgu akan terangkan apa ya. Okey, ini jawapan mesti dalam ayat yang lengkap dan padat.
Okey, macam mana kata ayat lengkap dan padat tu ya? Kalau dia tanya tentang lokasi, tulis lokasi yang strategik. Jangan letak lokasi je, itu tak lengkap dan tak padat. Kalau ada lagi tempat lokasi yang strategik di Semenyih katakan. Okey, itu letak juga. Ya, mesti lengkap dan padat. Tak boleh letak seketul je. Kalau letak seketul nanti takut tak ada markah lah. Okey, last kali. Okey, kalau soalan tu berbentuk aplikasi ataupun stimulus yang ada petikan, ada jadual, kemudian ada apa lagi? Ada situasi. Jadi jawapan mesti dikaitkan dengan situasi itu. Tak boleh ambil situasi yang lain. Contoh, katakanlah soalan tu dia tanya tentang alam sekitar. Hutan katakan. Tapi kamu bagi contoh, bersihkan longkang. So memang larilah benda tu kan. Yeah. Kalau kata bersihkan sungai, okey lagi terima tau. Tapi kalau longkang tu kan longkang dengan hutan. Kat hutan ada longkang? Ada longkang? Ada? Tak tahu. Tak pasti. Okey, jadi itu dah tak kena ya. So, jawapan itu tak mengaitkan dengan situasi. Baik. So kena ingat tu. Kalau tak kait dengan situasi jadi apa? Tak berkait dengan situasi. Okey, Adli. Adli, kalau tak kait dengan situasi jadi apa? Kalau tak baik dengan situasi, sia-sia ditulis cikgu. Jawapan tidak diberkati. Bukan. Kalau tak kait dengan situasi, dia jadi apa tau? Kena penalti. Kena penalti. So bila penalti tu kena kurang markah lah. Sayang lah. Kan? Pelajar biasa dia tahu tapi cikgu selalu, guru-guru selalu kerap ingatkan. Kaitkan dengan situasi, kait. Tapi bila tengok tak kait-kait juga. Kan? Itu yang rasa macam tak tahulah. Okey, baik. Jangan jauh sangat terlajaknya kalau kita nak memberi jawapan. Okey. Baik cikgu, boleh teruskan? Boleh teruskan. Boleh. Okey, kata tugas, ya. Kata tugas. Apa dia kata tugas? Kata tugas inilah satu kata kerja yang memandu ataupun mengarahkan calon untuk menjawab kata tugas tu. Ya, dia mengarahkan calon untuk menjawab berdasarkan respons yang pada soalan itu. Ya. Jadi kalau dalam PKU, usahawanan, kata tugas dia ni, jelaskan, terangkan, huraikan, nanti cikgu terangkan apa bendanya. Jadi ini adalah contoh-contoh kata tugas. Kalau terangkan mesti ada fakta, mesti ada huraian. Kalau soalan itu tentang huraian, kena ada fakta, huraian, contoh. Ya, nanti kita tunjukkan cara dia ya. Okey. Kita tengok hitungkan. Kata tugas yang lain adalah hitungkan. Ini confirm keluar ya. Soalan pengiraan memang biasa akan keluar. Bezakan, apakah, mengapakah, buktikan. Inilah kata tugas yang akan ditanya dalam kertas 2. Okey. Kita tengok kata tugas yang pertama, bezakan. Okey, bezakan usahawan dengan peniaga. 4 markah. So kalau bezakan, kita kena mencari perbezaan di antara usahawan dengan peniaga. Itu kalau soalan bezakan. Macam mana kita nak jawab? Okey, tengok. Kamu boleh jawab secara jadual, buat jadual, bahagikan usahawan, peniaga. Okey. Kemudian letaklah jawapan. Syarat dapat markah ialah dia punya pairing ni mesti betul. Ya, mencipta dan buat pembaharuan produk. Untuk peniaga pun dia mesti kategori yang sama. Maknanya tidak melakukan pembaharuan. So kena betul. Katakanlah salah, jadi apa? Maka jawapan tidak diterima. Dia takkan dapat 1 markah pun. Walaupun jawapan dia betul tapi padanan yang salah. Ya. Sebelah pun dia tak dapat. Sini tak dapat, sini pun tak dapat. Jelas Okey, jadi kalau bezakan kena cari perbezaan, perbandingan kena cari perbezaan antara 2 benda ni lah, ya. Kalau markah dia 4, ingat tadi cikgu cakap bila tengok soalan kena tengok markah. Dia nak 4 markah, buat tambah lagi 1 lagi. Ya, tambah lagi 1 benda lagi. Kalau macam ni 4 markah, dia takkan jadi 3 markah. Sebab hilang 1 sebelah ni, ini pun akan hilang. Faham ya? Faham? Faham. So markah sama ada 0, 2 ataupun 4. Dia takkan pergi 3. Oh, okey. Jelasnya? Jelas. Okey, ini bezakan. Kita tengok pula kalau bandingkan. Okey, bandingkan dia nak persamaan dan perbezaan. Ya, sekiranya kamu jawab perbezaan sahaja, kamu tak dapat markah penuh. Faham ya? Jadi, bila bandingkan, buat kotak macam ni juga. Kemudian cari dia punya persamaan. Apakah persamaan di antara usahawan dengan peniaga? Okey, kalau macam ni betul, tengok ini 2 markah, 2 campur persamaan ni 1 dapat 6 markah. Faham? Faham. Tapi kalau tak ada persamaan,
memang tak ada markah lah. Nampak kalau bandingkan ya. Okey, kalau kata tak naklah buat usahawan peniaga ni dalam bentuk kotak macam ni. Boleh jawab macam mana tau? Okey, usahawan mencipta dan membuat pembaharuan produk manakala peniaga tidak melakukan pembaharuan. Gunakan perkataan manakala. Faham ya? Kalau tak nak buat kotak lah. Okey. Boleh faham? Boleh. Jelas Baik. Okey, ini pula soalan hitungkan. Tengok, ingat lagi sekali. Baca soalan, tengok markah. Tengok markah. Ini penting ni. Okey, bila markah 5, panjang tak jalan kerja dia? Mestilah panjang. Okey, Walaupun panjang. korang tekan-tekan kalkulator, tutup dapat jawapan. Terus tulis jawapan. Tak nak, dia nak jalan kerja. kira. Faham? Okey, kalau ada formula, letak formula. Ya, sebab formula tu walaupun dia tak ada markah, sekiranya kamu tak dapat markah penuh pada pengiraan yang terakhir itu, dia akan ambil formula itu sebagai markah. Faham Faham. Okey, kemudian kalau ada unit RM, letak unit RM. Ringgit Malaysia tu kena letak. Kalau unit dia sebiji roti, letak unit sebiji roti. Jangan dibiarkan macam tu je. Baik. Ya? Okey, tengok dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Tengok 5 markah, 5 langkah. Ya? Selalu soalan pengiraan ni memang pelajar akan ambil masa untuk menjawab. Ya? Okey. Sekarang kita tengok kata tugas terangkan. Okey, soalan ciri-ciri keusahawanan ni dia memang sangat familiar lah ya. Tak pernah miss keluar. Okey, tengok terangkan. Markah 6. Okey, macam mana nak tackle soalan ni? Kita baca paragraf yang pertama. Tanda, setiap kali baca tu tanda. Okey, dengan haji bermodalkan 5,000. Okey, 5,000. Kemudian Hamdan boleh bla 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 berjaya mengembangkan. Kita baca poin dia je. Berjaya mengembangkan usaha madu. Mampu menembusi pasaran luar negara. Okey. Sekarang dia dah bagi kita clue. Clue ya. Dia tanya terangkan ciri-ciri usahawan. Ada 7 ciri usahawan ya. Ada 7. Tak semua 7 ada pada Hamdan Malik ni. Kita kena sedut yang mana satu dia punya ciri-ciri itu. Jadi bila kita tengok ni pertama sekali kena hafal 7 ciri tu. Kemudian kita tengok bermodalkan 5,000, berjaya mengembangkan. Jadi ciri yang sesuai adalah apa? Siapa ingat? Ingat tak ciri usahawan? Ingat tak, Fatin? Bijak mengambil Harian. peluang. Kreatif, berwawasan, inovatif. kreatif. Inovatif. Okey. Agak-agaknya Berpandangan jauh. paragraf yang pertama ni pasal apa? Dia ciri dia apa? Dah tak ingat. Tak apa, cikgu tak boleh nak marah sebab dia orang dah lupa. Oh, ya Kan? ke? Takkanlah PKU nak ingat sampai masuk universiti kan? Kejap saya Google lah, saya Google. Sekejap. Okey. Tengok. Jawapan dia berani menanggung risiko. Okey, berani menanggung risiko. Kenapa dia berani? Kita kena beritahu kenapa dia berani. Sebab dia mengembangkan perusahaan madu keluluk ke pasar luar negara. Dia ekspor produk dia. Jadi dia ambil risiko. Tak tahu laku ke tidak kan? Kemudian yang cikgu slash ni adalah jawapan yang lain. Baik. So kalau dah jawab ini sahaja, ini tak payah lagi. Ini adalah pilihan jawapan yang lain. Faham ya? Katakanlah beliau mengeluarkan modal sebanyak 5,000. Okey dah, itu dah markah lah dah tu. Sebab dia nak menyokong yang berani menanggung risiko. Dekat mana yang dikatakan berani itu? Oh, dia mengeluarkan duit 5,000 untuk buka bisnes madu kelulut. Faham ya? Kemudian bijak mengambil peluang. Okey, kat mana yang kata bijak mengambil peluang tadi tu? Okey, kita tengok bijak mengambil peluang. Okey, dekat sini, paragraf kat sini. Okey. Ni. Apa benda ni? Pergi dekat kursus dekat Madi. Lepas tu buat produk secara talian. Online lah. Ya, okey. Okey, jadi dia guna teknologi untuk buat bisnes dia. Untuk dia pasarkan bisnes dia. Jadi itu adalah bijak mengambil peluang. Jadi kita kena nyatakanlah poin dekat mana yang bijak mengambil peluang tu. Ya? Okey, menjalani kursus madu kelulut oleh Madi. Tulis satu sudah cukup. Tak payah lagi yang banyak-banyak ni. Ini contoh cikgu bagi je. Ya? Jangan banyak-banyak. Bila banyak tadi jadi apa? Kalau banyak, jadi tak cukup masa. Ya, tak cukup masa. Nanti dia tak dapat nak jawab soalan yang seterusnya. Okey, 4 markah letak je 4, ekstra 2 lagi lah. Clear ya?
Okey, ini soalan kajian kes. Soalan yang sangat ditakuti budak lah. Sebab apa? Petikan dia panjang. Okey, dia diambil daripada mana-mana topik tingkatan 4 dan 5. Okey, kita tengok. Inilah contoh petikan untuk kajian kes. Kira ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5 paragraf nak kena baca. Ya? So, macam mana nak tackle soalan ni? Macam mana nak tackle dia, ya? Okey, ini dia punya soalan-soalan dia. Ya, ni contoh soalan dia. Ada anak dia berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 anak dia. Okey, cara nak tackle soalan ini ialah, okey, cikgu kerat ya petikan paragraf pertama tadi tu. Boleh, cikgu. Okey, baca paragraf pertama itu, baca, fahamkan, lepas tu pergi tengok dia dekat mana agaknya soalan dia berada. Okey, baca petikan satu paragraf tu, kita tengok soalan dekat mana dia berada. So, bila cikgu tengok dia berada di soalan A. Ya? Kita tengok, okey, perniagaan konsep food truck ni ya. Ni ada cerita tentang truck food. Okey. Jadi dia tanya, apakah jenis saluran agihan produk? Ya? Okey, ingat ada 6 jenis saluran agihan produk. Jadi macam mana kita nak tahu soalan itu tentang saluran agihan? Sebab apa? Bila kita baca skop dia punya petikan ini, dia tak pergi soalan yang lain. Dia lebih kepada soalan A. Jadi itulah cara kita nak tackle soalan. Baca keratan petikan, tengok dekat mana soalan itu berada. Kemudian jawapan dia mesti ada dekat situ. Okey, kemudian tengok. Apakah jenis saluran agihan? Apakah jenis? Jadi jawablah. Sekarang Hadi jual terus kepada pelanggan dia. Jadi nak tulis macam mana? Boleh tulis Hadi. Okey, boleh tulis pengeluar pengguna ataupun perkataan pengeluar pengguna itu diganti dengan Hadi pengguna. Okey? Kemudian kena jelaskan apakah itu saluran tu. So Hadi berhubung secara langsung ataupun Hadi menjual terus kepada pengguna. Okey? Settle Alright. Kemudian soalan yang kedua, paragraf yang kedua. Okey, paragraf yang kedua ni teks dia pun panjang. Jadi macam tadi juga, kita cari dekat mana soalan dia. Baik. Ya, baca petikan tu pendek je, cari kat mana dia letak soalan ni ya. Okey, kalau dah tahu dekat mana kedudukan apa dia nak tanya, okey baru kita pergi dekat teks, kita baca betul-betul apa dia hendak. Clear ya? Clear. Alhamdulillah Afiq memang boleh ambil exam ni. Okey, ini dia contoh-contoh soalan lah. Baik. Encik Hadi harus ni dia. Ni jawapan dia ya. Baik. Okey. Seterusnya tengok 6 markah. Bagi poin 6 je lah. Jangan lebih-lebih. Tambah lagi 1 kalau nak. Okey. Dah habis. Lah, dah habis dah cikgu. Dah tak puas habis. cikgu macam mana boleh macam ni? Lah, tak sangka pula dah habis. Baik. Okey, ini kertas terakhir ya. Jadi tolonglah buat sehabis-habis baik. Keluarkan semua ilmu keusahawanan itu. Muntahkan di kertas soalan. Faham? Jangan simpan-simpan. Dah tak nak guna lagi. Tengok senior. Senior kamu dah tak nak guna dah. Dah tak ingat dah. Ya? Jadi belajar betul-betul masa 6 hari. Gunakan sebaik-baiknya untuk ulang kaji kertas pengajian keusahawanan. Faham ya? Baik cikgu. Okey cikgu. Ada tak kalau tips terakhir? Maksudnya kalau macam ada masa baki 6 hari sebelum menghadap peperiksaan kertas pengajian keusahawanan ni, cara-cara terakhir yang mungkin cikgu boleh share dengan calon-calon SPM? Okey, cara terakhir yang cikgu boleh share ialah kamu lebih banyakkan bersembang dengan kawan. Kau dah baca apa? Okey, sama-sama mengulang. Baca macam tu je. Bukan lagi kita nak nak menjawab lagi dah. Ya, itu tips je. Ataupun boleh jumpa cikgu, kita sama-sama. Kita sama-sama, cikgu tanya kamu jawab, cikgu tanya kamu jawab. Okey, apa boleh. Oh, itulah dia. Ataupun kalau kita tak tahu, kita tanya cikgu, cikgu jawabkan untuk kita, kita take note. Kalau susah sangat cikgu duduk dewan periksa, duduk kat situ tolong jawabkan. Baiklah, okey. Jadi sekarang kita dah selesai untuk subjek pengajian keusahawanan kertas 1 dan juga kertas 2. Dan selepas ini ada lagi. Jadi anda jangan ke mana-mana, anda akan bersama dengan saya dan nak tahu siapakah guru seterusnya. Stay setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2020. Terima kasih cikgu, terima kasih student. Bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah,
akhirnya sampai jua destinasi SPM 2020 setelah menempuh pelbagai cubaan dan dugaan. Diharap semua pelajar telah bersedia untuk berjuang menempuh peperiksaan tersebut. Bagi semua pelajar, jagalah kesihatan dan jawab soalan dengan tenang dan sabar. Yakin pada diri sendiri, yakin pada kebolehan diri. InsyaAllah kita akan capai kejayaan. Didoakan juga semoga dipermudahkan para pelajar menjawab semua soalan dan memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan. Kepada guru dan ibu bapa juga, semoga didikan dan doa kita selama ini mengiringi kejayaan mereka, insya-Allah. Didoakan juga kepada pelajar diberikan ilham, kecerdasan dan kecergasan ketika menjawab soalan dan sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Jangan sesekali lelah dalam berdoa.